Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dapat kita bersama-sama pada tengah hari ni. InsyaAllah sudah tengah hari yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Nobel bin Kasim, Pengurus Besar Operasi Domestik Tabung Haji yang menanggung tugas Ketua Pegawai Modal Insan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir bin Awang, Ahli Lembaga Kaunselor dan juga penaung TANC, Dr. Haji Muhammad Noor bin Safir, rakan saya Presiden Persatuan Kaunseling Syari'i, Dr. Rafidah binti Kastawi, pengasas modul terapi seni ekspresif RES, dan juga yang berbahagia yang berusaha Dr. Muhammad Zahrin bin Muhammad Zahir, Master Trainer RBT Tazkiyah An-Nafs. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua, alhamdulillah. So saya diminta jangan lebih masa pukul 1 tadi so Dr. Zahrin dah brief. So saya kata tak apa, insya-Allah. Nak suruh laju, nak suruh perlahan, saya okey, insya-Allah fleksibel lah. So insya-Allah by 12.45 ingatkan saya, kita akan habis insya-Allah. So alhamdulillah, pertama sekali saya mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan selamat menyambut bulan kaunseling pada bulan Oktober. So alhamdulillah, kita semasa pelancaran kita ada lebih kurang 800 kaunselor kita yang berada di semasa kita di Putrajaya gitu. Nak ajak lebih lagi tak muat, hotel penuh. Maksimum buka semua dewan, dia kata maksimum 700 lebih, tapi kat luar tu boleh lebih kurang 800 lah, insya-Allah. So alhamdulillah, kita juga berterima kasih kerana ada yang sumbangan tertentu yang kita dapat beri kepada kaunselor kita, insya-Allah. Saya pada hari ini saya very brief lebih kurang dalam 30-40 minit ni, insya-Allah saya akan bincang on the psychological well-being dari sudut biopsychosocial spiritual models. Saya berbicara perkara ni banyak tempat dah, cuma untuk kita memahami dengan lebih mendalam dan lebih details, dan saya juga difahamkan bahawa ada juga rakan-rakan daripada akrab, betul lah, yang dapat bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah. So kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kalau kita tengok dari segi trends the whole person mental health. Kita berbincang berkaitan dengan kesejahteraan. Kita berbincang tentang well-beings, psychological well-beings, dan sudah semestinya apabila kita berbincang tentang psychological well-being, kita tidak boleh berbincang dari satu perspektif sahaja. Sebab itu saya melihat bahawa sekurang-kurangnya kita melihat dari segi biological, psychological, social dan juga spiritual perspektif. So saya akan berbicara pada hari ini untuk melihat dari models yang ini. So kalau kita tengok secara umumnya kita lihat kita berbicara tentang kesihatan. So alhamdulillah, kalau saya tengok dekat sini yang jadi semangat saya, Datuk Amir, alhamdulillah. Alhamdulillah sejahtera, sihat walafiat Tuhan bagi kesejahteraan, kesihatan untuk kita boleh berkongsi ilmu, dan kita doa jugalah kita sama-sama, dan insya-Allah kita juga sama-sama diberi rahmat, diberi umur yang berkat untuk kita dapat sama-sama berkongsi, berbicara, kita dapat sama-sama memberi manfaat kepada masyarakat, kepada semua orang, insya-Allah. So kalau kita berbicara tentang kesihatan, health is a condition of optimal well-being. Maksudnya apabila kita lihat sihat itu adalah untuk memastikan bahawa kita boleh berfungsi sepenuhnya. Kefungsian itu bukan setakat kefungsian dari segi tenaga sahaja, bukan setakat tenaga fizikal sahaja, tetapi kefungsian itu adalah lebih berbentuk juga kepada tenaga psikologikal kita. Dari segi spiritual kita, dari segi kerohanian kita dan sebagainya. Itulah yang kita lihat kekuatan diri kita. Sebab itu di dalam, kalau kita tengok
bangunan ni adalah bangunan yang paling banyak rahmat lah kot, semua duk menguruskan orang semua pergi haji dan sebagainya kan, betul tuan, insyaAllah kita doa kan. Dan juga itu yang kita kata, yang saya nak sebutkan bahawa itu juga rahmat yang Allah bagi kat kita. Okay. Kita boleh rancang apa-apa saja dalam hidup ni, kita boleh rancang, kita boleh buat sungguh-sungguh, tetapi kalau Tuhan dah bagi yang itu, Allah yang bagi yang itu adalah yang terbaik untuk kita. So banyak individu, ramai individu ataupun manusia, kenapa dia rasa kecewa dan sebagainya? Sebab dia tidak dapat belajar untuk terima yang ditakdirkan. Okey, sesuatu yang telah berlaku adalah sesuatu yang kita sebut dia sebagai takdir. Betul kan? Masa depan bukan takdir lah. Masa depan kita doa, kita boleh usaha. Okey, kita cuba yang terbaik. Okey, kita rancang, kita doa, kita rancang, kita buat. Tetapi yang telah jadi pada kita itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan kepada kita. Itulah yang kita belajar untuk terima. Dan ramai individu kecewa dan sebagainya sebab mereka tidak dapat menerima tentang hakikat ini. So di dalam psikologi kalau kita lihat, dia adalah sebagai acceptance yang kita sebut. Okay, acceptance. Samalah semua perkara yang berlaku kepada kita, tidak semua yang kita rasa nak, semua perkara yang Tuhan bagi kan, pada peringkat awalnya kan, tetapi apabila kita belajar menerima, dan itulah yang terbaik untuk kita sebab kita tidak tahu. Itu adalah satu yang kita kata perjalanan. So, kalau kita tengok juga, WHO juga dikatakan bahawa health is a state of complete physical, mental and social well-being. It's not merely absence of disease or infirmity. Kesihatan itu adalah suatu perkara yang kita harus lihat dari segi fizikalnya, mentalnya, sosialnya dan sebagainya kan. Itu adalah yang asas yang kita dapat tengok tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan ini adalah yang saya nak kongsikan adalah yang asas ini saja yang penting, bahawa di dalam melihat tentang penjagaan kesihatan kepada individu ini adalah yang pertama adalah kita nak bantu individu dari segi biologikal, dari segi fizikal dia. Okey. Semua orang boleh tidur lena insya-Allah okey. Sebab saya sebut tidur penting tidur penting. Tidak kira lah macam mana tidur Kalau Datuk dia tanya saya tidur lah. Saya tidur alhamdulillah. So nanti kadang-kadang penat tu sekali-sekala memanglah, as a human being kita rasa penat Datuk kan. Tetapi penat itu dia tidak berpanjangan. Yang paling penting tidur itu adalah rahmat. Sebab ada orang Tuhan bagi dia tak boleh tidur, susah nak tidur. Okey, itu adalah rahmat. So saya sangat bersyukur kalau saya bagi contoh saya, duduklah mana-mana saya boleh tidur. Kalau saya nak tidur, saya boleh duduk tidur, tak apa. Sekejap lah, 5 minit ke 3 minit ke, and then kita bangun, kita fresh balik kan. Okay. Tempat yang paling baik saya tidur masa kapal terbang take off. Setakat ni lah take off sebelum dapat makan tu, lelap, lena, tak tahulah orang sebelah harap-harap dia tak berdengkur. Itu adalah suatu perkara yang sangat kan penting. So insyaAllah besok pagi saya ada kerja di Sungai Petani. So sebab ada benda-benda mesyuarat last minute, saya kata saya pagi tadi saya kata saya beli tiket lah. Ingat nak drive, nak pergi Sungai Petani lah tu. Tapi saya beli tiket lah malam ni pukul 11.30 malam. InsyaAllah ke Penang, rehat kat Penang pukul 6.30 pagi, lepas subuh tu bolehlah pukul 8.30 boleh sampai kan insyaAllah. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebut sebagai flexibility di dalam kehidupan. Dan saya sentuh yang kita kena faham, yang pertama dari segi biologikal. Yang kedua adalah psychological kita. Psychological kita bagaimana kita nak menguruskan emosi kita. Bagaimana kita nak fleksibel di dalam kehidupan sehari-harian kita kan. Ada perkara yang kita rancang, betul? Dia tak jadi. Tetapi dia dapat juga, kita kena fleksibel, kita kena uruskan dia. Memanglah setiap orang kalau boleh nak yang terbaik. Tetapi yang boleh, yang dapat kat kita itu adalah yang terbaik lah insyaAllah. Okay, kita nampak dia kurang baik, tetapi kadang-kadang itu adalah, bukan kadang lah, memang itulah yang terbaik untuk kita. Itu dari segi flexibility in term of psychological. Okay, yang ketiganya adalah dari segi social well-being. Okay, sebab manusia dia tidak boleh hidup sendiri. Manusia dia tak hidup seorang-seorang. So maka masyarakat, aktiviti kemasyarakatan ataupun rakan-rakan kita juga penting. So tanggungjawab kita kepada manusia kan.
hubungan kita dengan manusia. Saya tak reti sangat bahasa Arab, tapi saya rasa betul lah hablum minan nas kan, Datuk kan, hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia. Kita cubalah sedaya upaya untuk kita jaga dia kan. Ada masa kita tolong kawan kita, ada masa mungkin kita boleh bergurau dan sebagainya, joke dan sebagainya, supaya kita rasa bahagia, selesa. Dan yang paling penting adalah spiritual well-being, kerohanian kita. Okay. Apa saja yang kita laksanakan, apa yang kita lihat adalah akhirnya adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kan. Itu tak boleh lagi. Okay, jahil ke, alim ke, apa ini kena jelas kan. Tak kira lah apa saja yang kita buat, akhirnya kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah beberapa perkara yang saya sebut. Satu, kita tengok, sebab itulah kita kena bantu diri kita, kena bantu rakan kita, kena bantu klien kita kalau kita seorang counselors ataupun rakan-rakan akrab kita, untuk sama-sama tengok, sama-sama bantu untuk kita jaga dari segi fizikal kita. So fleksibel lah bagaimana kita nak imbang dan sebagainya, terpulang kepada keperluan kehidupan kita. Ada orang kata dia bahagi masa 3. Ada orang kata dia bagi masa sikit sana, banyak sana. Tengok keperluan, sebab keperluan individu adalah berbeza-beza. So itu kita kena ingat. Yang kedua yang kita sebut tadi, the psychological part yang kita nak jaga, di mana di situlah kita ajar diri kita untuk kita sentiasa berfikiran, contohnya berfikiran positif. Contohnya yang kita kata flexibility dari segi menguruskan emosi kita. Okay. Sebab di dalam diri manusia memang kita ada yang kita sebut sebagai rasa perasaan marah, amarah dan sebagainya, itu memang ada di setiap orang. Tetapi bagaimana kita nak divert marah kita itu kepada yang positif? Bagaimana kita nak uruskan kalau masa kita marah dan sebagainya? Memang kita tak boleh lagi kan. Tetapi bagaimana kita nak uruskan dia, itu adalah satu perkara yang sangat penting. Samalah spiritual dan sebagainya. So tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara ni adalah satu yang sangat penting untuk kita jelas di dalam kita memahami individu, memahami diri kita dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya yang saya kata bottom line-nya adalah yang saya sebut tadi, our health and well-being are affected by 4 factors. Kita dapat rumuskan bahawa satu physical body, kesihatan fizikal kita. Ada masa Tuhan uji kita, kita kurang sihat. Bila kita kurang sihat, memang sedikit sebanyak emosi kita terganggu ke tak? Yes, terganggu lah kan. Tak selesa, demam, orang bising, kita macam nak marah. Itu kita faham. Yang penting kita faham. Itu adalah sebagai individu. Yang kedua, dari segi emosi kita yang kita sebut tadi, is about psychological kita, emotional and intellectual status. Emosi kita harus uruskan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita nak uruskan yang saya sebut tadi, flexible, psychological flexibility-nya, positive thinking-nya dan sebagainya yang kita tengok. Dan akhirnya juga kita lihat kepada intellectual status. Intellectual status adalah bagaimana ilmu itu penting. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah daripada dulu lagi kan, kita sebagai manusia ataupun sebagai insan, kita diminta untuk membaca. Betul lah? Iqra. Menuntut ilmu, baca. Paling-paling tu tak boleh datang program dan sebagainya, kita membaca kan? Kita baca Iqra. Bismillah. Okey. Dan akhirnya yang kita lihat kepada social situation dan relationship. Kita jaga hubungan kita yang kita sebut tadi, hubungan sesama manusia itu tadi kan. Hubungan sesama manusia termasuklah kita buatlah yang terbaik dengan masa yang kita ada. Sebab kita tak boleh nak compare. Kalau kita compare diri kita, bandingkan diri kita dengan orang lain, memang tak sama. Okey. So samalah dengan saya kan. Saya bukan tak ada masa, saya ada masa. Ini masa untuk saya punya keluarga sekejap, masa untuk saya punya anak sekejap, ada masa saya kata okey tak apa. Habis kerja ni saya kata tak apa, saya pergi hantar malam-malam, saya pergi hantar. Itulah masa yang saya ada. Itu contohlah kan. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tak boleh nak compare. Ada orang Tuhan bagi mereka duit banyak, masa banyak. Kita tak dapat lagi. Saya tak tahulah, saya pun tak adalah sampai duit terlalu banyak masa, tak. Duit ada tapi masa tak berapa ada. Tapi uruskanlah. Okey.
Tapi kita tak nak juga, mungkin ada Tuhan uji individu tu, dah lah masa tak ada, duit pun tak ada. Okey. So kurang-kurangnya duit ada, masa tak berapa ada kan. So kita kena lihat. So akhirnya yang kita nak, kalau kita ikut prinsipnya, kita nak masa kita banyak, duit pun kita banyak kan. Semua orang nak macam tu. Tapi tak semua orang akan dapat dalam masa terdekat. Tak apa, usaha insya-Allah. Okay. Dan yang keempatnya adalah tentang, yang saya sebut juga adalah tentang spiritual belief and practice. So amalan-amalan kerohanian ini adalah sangat penting, sangat penting. Okay. Saya pegang, walaupun saya compare dengan tuan-tuan dan puan-puan tidaklah sebaik tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu, tetapi saya sangat yakin bahawa setiap apa yang saya nak buat, saya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan aku pada hari ini. Banyak benda-benda yang datang ni kan, mudahkanlah. So doalah. Okay. Sebaik-baiknya ada masa saya ikutlah Datuk semayang duha hari-hari. Walaupun saya tak buat hari-hari, saya semayang jugalah sekali-sekala. Ada masa semayang duha jugalah kan. Tengok contoh kan. Tengok insya-Allah betul. Ada masa orang pesan, dia kata, saya dengar juga pesanan, ada masa lepas maghrib tu sempat baca Al-Maksurat ke, nak baca Yasin, baca tak ada masalah, baca Quran tak ada masalah. Walaupun tak banyak kan. Saya kat bilik saya ada Quran besar saya beli, tapi tak baca banyak pun, sikit. Sebab apa? Duduk kat situ tengok-tengok, ya lama saya tak baca, buka sikit, selai, sekali-sekala selai. Sebab apa? Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Saya nampak. So sebab itulah saya kata, kalau saya tanya, kalau kita nak buat sesuatu, apa kita buat dulu? Kita buat dulu ke kita doa dulu? Saya pegang doa dulu. Memang kita rancang macam-macam, tapi doa baru kita buat usaha. Okey. Barulah kita, kalau nak berjaya, baru kita usaha itu secara istiqamah. Kena ingatkan diri kita lah kan. Kadang-kadang kita juga manusia yang terlalai kan. Dan kita istiqamah itu kita kena belajar, dan kita kena tawakal, dan kita syukurlah apa yang kita dapat. Sebab itulah yang terbaik. Yang terbaik kita adjust itu. So amalan spiritual yang saya sebut tadi, dan juga kepercayaan dan amalan ini adalah penting untuk memastikan bahawa setiap individu itu adalah sejahtera. Sejahtera, empat perkara. Okey. So apa yang kita sebut, saya boleh rumuskan sedikit dekat sini. Kita nak, yang pertama yang kita nak adalah sejahtera kita dari segi emosi kita. Kita jaga emosi kita tadi. Sejahtera kita dari segi intelektual kita. Kita kena tuntut ilmu. Okey, tuntutlah ilmu. Okey, walaupun sampai ke negeri Cina, itu pepatahnya kan. So kena tuntut ilmu lah, kena baca. Tak ada masalah nak baca, jangan takut nak baca buku, tak ada masalah. Kalau nak baca Quran pun jangan takut, insya-Allah. Itu yang saya buat tak banyak. Saya mengakulah saya buat tak banyak. Saya cuba. Okey, paling tidak teruk-teruk pun seminggu sentuh Quran. Sebaik-baiknya hari-hari. Okey, paling baik setiap kali lepas sembahyang. Okey, betul lah kan? Kita cuba, tak ada masalah. Yang penting mesti ada niat tu, niat nak buat. Okey, kesejahteraan fizikal. Paling tidak pun berjalan-jalan, exercise sikit-sikit kan. Saya kata saya tak adalah nak ni. Kalau saya sebut, saya basikal lama dah saya beli, turun naik kereta saya kan. Tak pernah naik lagi. Niat lama dah beli dah sebulan lebih, 2 bulan ada yang lipat lagi tu. Kawan-kawan ajak naik basikal, beli apa? Cap dia, helmet dia tu kan. Ada dalam kereta tu. Turun semalam, buat turun sebab nak muat barang, buat turun dulu. So saya rasa duk turun naik 4-5-6 kali lagi. Tuan tak naik lagi. Tak tahu bila, tapi niat dah ada, beli dah niat tu kan. Usaha dah ada sikit kan. Tapi insya-Allah lepas ni. So maksudnya fizikal kita cuba yang terbaik insya-Allah. Sosial pun sama, interaksi persekitaran kita, dan kita nak juga sejahtera dari segi spiritual tu sangat penting. Sejahtera juga perlu dari segi keuangan. Sebab itu saya selalu duduk sebut, jangan takut kalau banyak duit. Okey, boleh bagi kat orang kan Datuk kan, boleh sedekah dan sebagainya. Jangan takut banyak duit. So buatlah kerja betul-betul, tak ada masalah. Banyak duit jangan risau. Jangan takut nanti orang berebut duit kita, tak apa. Yang takut kalau kita duit tak banyak kan. Okey, jangan takut banyak duit. So insya-Allah rezeki tu Allah bagi kat kita insya-Allah. Tapi kita kena usaha, mungkin kalau saya bagi contoh saya lah daripada bagi contoh orang lain. Kalau saya rasa saya punya saving tak banyak lah macam orang lain.
Okey, tetapi saya setakat ni saya hidup lagi lah, alhamdulillah. Sebab saya memang tawakal tu tinggi lah, insya-Allah kan. Ada je datang sikit nak pergi sana, ada duit sana pergi kan. Niat Tuhan bagi duit. Doa doa. Insya-Allah. Okey. So maksudnya apa yang nak saya kongsikan, kesejahteraan yang kita jaga. Sebab itu kita lihat dari segi keseluruhan yang kita ada. Itu yang kita nak, boleh kita nak bantu dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Inilah yang kita sebut tadi. Apabila kita sihat, tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kita boleh menguruskan stres kita dengan baik. Sebab itu kita kena belajar nanti. Saya recap je, kita kena belajar tentang bagaimana kita nak uruskan stres kita dengan baik. Okay. Dan stres itu bukannya stres tak apa. Okey, bagus ada stres ni. Kalau tak banyak stres, kita tak ada pressure nak bergerak ke depan kan. Tetapi stres yang positif, stres yang positif. Kita tak nak kalau kita tak uruskan stres dengan baik, stres itu akan jadi toksik kepada kita. Bila dia jadi toksik, maka kita akan jadi over stress, depressed dan juga burn out. So itu kita jaga. Yang kedua adalah tentang cara hidup kita. Tak ada masalah kita hidup dengan cara hidup yang ruang lingkup yang kita ada. Kita boleh tengok orang lain, tak ada masalah, as a comparison. Tetapi kalau kita terlalu membandingkan sampai kita kecewa dengan hidup kita, itu tak boleh. Okay. Orang lain, contohlah kan, dulu masa ada motor, kalau kita kata ada kereta, satu kereta cukup lah. Bila kita ada kereta, kita kata nak kereta besar pula kan. Bila ada kereta besar, nak 2 biji pula kereta besar, 3, 4, 5, 6, 7, tak cukup. Okey, nampak. So hidup dengan sebagaimana yang kita boleh, insya-Allah. So this is our lifestyle. Yang ketiga adalah think positif. Kita belajar untuk berfikiran positif. Okay. Sebab apa yang kita niat dekat hati kita tu adalah doa, niat doa kita dan sebagainya. Dan kita tengok yang saya sebut tadi, sports kita, nutrition, kita jagalah, kita cuba untuk kita jaga. Physical activities, physical activities juga adalah sangat penting. Kebersihan, diet, kawan-kawan dan sebagainya, termasuklah yang saya sebut dekat sini adalah tidur. Jarang orang duk sebut tidur kena. Okey. Tak kira lah bagaimana kita tidur kan. Mungkin ada orang dia tidur 5 jam dah cukup. Sekali-sekala kita cover lah. Saya kadang-kadang kalau saya free, saya cover lah tidur. Tetapi naps dah cukup. Nap pun tak apa, insya-Allah. Okey. Yang tu kena jaga. So this is what we call the mental health self-care wheels yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan secara ringkas. Okey. Kita ada masa lagi 15 minit kan. Okey, dari segi professional, kehidupan profesional kita. So kita take a full lunch break, maksudnya kita belajar. Sekali-sekala memanglah kalau kita on the rush kita buat, tapi ada masa kita take a break. Tak apalah 10 minute break ke 5 minute break ke half an hour break, setengah jam dan sebagainya kan. So antara kita ni kita ada cara sendiri kan. So saya take a break, saya pergi makan apa yang saya suka makan. Okey. So insya-Allah kan. So kalau saya pergi Penang, kadang-kadang tengah hari malam nasi kandar je Penang. So malam ni tak sempat lah kot. Malam ni sampai tu nanti saya makan sup dekat sebelah tu, City Tab. Kan. Dah niat dah nak duduk mana kan. Sebab sampai lambat duduk rehat kat situ dulu kan. So mesti ada kita penat, kita kena take a break. Tak ada masalah, insya-Allah. So yang tu yang kita sebut take mental health holidays, maksudnya kadang-kadang kita kena off sekejap. Sekali-sekala dari segi pemikiran kita tentang kerja, sekejap je tak ada masalah. Dia kena off. Kadang-kadang kita nak tukar kerja A, habis mesyuarat A, rest kejap nak masuk mesyuarat B pula. Itu sebagai contoh kan. So saya kena off kan. Hari ni saya concentrate within 1 hour dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, lepas ni insya-Allah saya ada benda yang saya nak buat. Dah ada plan kan. Dah lama tak sempat saya ingat balik sejak nak singgah beli sikit-sikit barang-barang keperluan. Sekejap pukul 3 ada meeting pula daripada rakan-rakan daripada Universiti Indonesia sekejap pukul 4. So 4.30 saya ingat saya pergi ke airport. Malam ni saya ada mesyuarat khas. Malam-malam tak ada masalah, 8.30 kan. So saya meeting daripada airport lah. Sebab online online sekarang ni mudah. Sekarang ni mudah, ada yang boleh online dan sebagainya. So itu je lah, insya-Allah.
So kita susun balik kehidupan kita dan insya-Allah kita boleh uruskan. So dari segi personal tuan-tuan dan puan-puan, ingat bahawa penting untuk kita rancang dan kita set kita punya goals. Okey. Kalau kita tak rancang dan kita tak set goal baru kita, sampai level ni lah kita capai. Okey, saya tunjuk saya punya contoh, saya share lah, saya banyak share diri saya dulu. Saya punya weaknesses contoh. Saya dulu masa muda-muda dulu saya kata saya nak belajar dapat PhD je. Lepas dapat PhD saya nak pusing dunia tengok. Itu saja saya punya goals. Okey, so umur 30 lebih, 35 saya dapat PhD, saya pusing dunia, pergi Sepanyol, pergi rata-rata dunia kan. So saya rehat lah, enjoy life. Lepas tu saya terfikir lama, kalau macam ni sampai sini je lah, macam dah habis lah matlamat hidup kan. Maka kita, bila goals kita dah sampai, we have to set the new goals. Okay. So kalau saya contoh, saya kata saya ada lebih kurang 9 tahun lagi untuk saya bekerja. Adalah a few goals, sikit lagi saya nak capai kan, a few goals. So enjoy lah, dapat sikit full professorship ke, lepas tu menulis sedikit bagi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, CSR dan sebagainya. So insya-Allah lah. So kita buat. Because insya-Allah kalau kita buat yang baik, Tuhan akan mudahkan kita insya-Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, bahawa pentingnya untuk kita set goals. Okay? Set goals, rancang, dan kita kena tengok bagaimana. This is dari segi personal. Sama juga dengan perkara-perkara yang lain lah. Jangan lupa kita sentiasa buat muhasabah diri. Okay, reflects on yourself. Muhasabah diri itu sangat penting. Sebab kita belajar daripada apa kesilapan kita. Okay. Sebab Tuhan bagi kita macam-macam, Tuhan uji kita pun macam-macam juga. Betul kan? Jangan kata kita hebat, Tuhan tak uji, tak. Lagi hebat kita, lagi besar ujian kita. So that's why kita kena doa, kita kena muhasabah kan. Itu saya reflect lah. Walaupun saya bukan ustaz, tetapi itu yang saya praktis. Kita kena muhasabah. Okay. Fizikal kita, yes. Eat healthy. Kita tahu tahap kesihatan kita. Macam kita tahu, saya pun tahu juga lah kan. Walaupun ke sana ke sini kita kena check. And then in terms of psychological, take time for self-reflection. Ada masa kita duduk untuk kita rehat, berfikir. So tak apalah, sekali-sekala nak pergi keluar, duduk seorang-seorang, minum kopi seorang-seorang, tak ada masalah. Jangan takut. This is times for yourself. Orang kata apa? Me times. Kalau tak nanti jadi ibu-ibu tak ada me time, tak boleh. Nanti exhausted. Ramai ibu-ibu muda kat sini, yang ibu-ibu muda lah kan. Tak sempat kalau tak. Kena ada off sekejap. Sekejap. Okay, saya dulu, kalau ikut saya just share sebelum, kalau saya masa muda-muda dulu buat PhD dan sebagainya, sebelum saya balik, saya off sekejap, setengah jam. Bila saya balik, saya dah ready for the next responsibilities. So tak nak bawa berkecamuk, balik tak boleh manage kan. So unfair. Sebab itu kita marah kepada orang yang tak perlu kita marah. So tak boleh kan. Itu adalah yang kita tengok. So emotion, dari segi emotional, yes, it's right. Explore your hobby, kalau ada hobby. Okay. Buatlah sesuatu yang kita suka, tak ada masalah. Okay. Engage dengan masyarakat, aktiviti kemasyarakatan, belajar untuk sayang diri. Okay. Tak perlu tunggu orang bagi hadiah kat kita, kita bagi hadiah kat diri kita sendiri. Okay. Saya nampak, saya tahu hadiah daripada Shopee ke apa, saya tak tahu banyak kan. Kejap-kejap sampai kat office, kejap-kejap sampai kat office kan. Itu kalau saya punya staff lah. Saya tak tahu kan. Sebab sekarang ni, besides saya pegang ni, saya juga pensyarah dan saya juga jaga, saya sebagai pengarah di Pusat Pembangunan Akademik, jaga semua tenaga-tenaga akademik in term of training and development kan. Training bukan teaching and learning semata-mata, but the leadership training, the mind transformation training. Itu adalah sangat penting insya-Allah. Okay. Spiritual sikit lagi spiritual. Very simple. Dari segi spiritual, practice forgiveness, belajar untuk maafkan diri sendiri. Ini adalah sangat susah. Saya tahu dia cakap mudah, tetapi tidak mudah macam mana kita nak buat. Betul? It's a practice forgiveness. Amalkan untuk kita belajar maafkan diri kita. Sebab banyak benda-benda yang kita buat kadang-kadang kita rasa bersalah. Betul? That's right. So belajar untuk kita maafkan diri kita, baru kita boleh belajar untuk maafkan orang lain.
Memang betul lah, di dalam hidup ni memang ada peristiwa pahit yang kita masih lagi tak boleh maafkan. Mungkin ada satu dua, tapi jangan ramai sangat problem kita. Kita tak suka sampai beratus-ratus orang, tak. Mungkin ada satu dua tu pelan-pelan reduce. Tetapi belajar untuk menerima dan juga memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Dan insya-Allah, ada masa orang kata spend times in nature, tengok kejadian alam yang Allah buat kan. Ada duit lebih, travels, tengok nature pusinglah tengok tidak kiralah di dalam negara, luar negara, terpulang kepada diri sendiri kan. Tetapi kita tengok tentang kebesaran Tuhan. Kalau kita pergi dekat kutub utara, lain cerita dia kan, betul. Kutub sebelah selatan mungkin lain, dekat padang pasir lain, betul. That's right. Itu yang saya buat itu yang saya buat sedikit sebanyak. So kalau saya pergi dekat Arctic Circles dekat Oslo, dekat Norway, atas sana saya duduk dalam 10 hari, saya tengok, wah, ini kehidupan yang Allah buat. So tidak ada yang kita sebut siang dan malam tu sama, tak sama. Ada malam panjang, siang pendek kan, dan sebagainya kan. Puasa panjang, puasa pendek, baru kita nampak ini adalah kebesaran yang Allah bagi kan. Sebab itulah pentingnya untuk kita lihat tentang kejadian alam, untuk memberikan kita rasa bersyukur, insya-Allah. Okey, sikit lagi. So, apa yang saya nak rumuskan juga dekat sini, apabila kita jelas tentang kehidupan kita, is a quest of for meaning and purpose. Kita jelas tentang tujuan dan kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan lebih tenang. Meaning and purpose. As a transcendence, the sense that human being is more than simple material existence, connectedness, values, compassion dan justice dan sebagainya. Maka kita tahu kejadian kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita ada tanggungjawab kita yang tertentu, dan dunia ini bukan matlamat akhir kehidupan kita. Betul? Dunia ini adalah suatu persinggahan yang kita cuba untuk laksanakannya yang terbaik kan, insya-Allah. Sebab itu sangat penting kalau kita kuat dari segi spiritualnya, kerohaniannya kita kuat, maka lebih tenang. Orang yang buat kita akan lebih rasa aman, rasa sabar dan sebagainya, insya-Allah. Dan inilah yang saya sebut sedikit. Ini tanda-tanda yang kita ni sebenarnya struggles. Ada kadang-kadang kita tengok rakan-rakan kita duduk dengar, jadi counselors, jadi rakan pembimbing dan sebagainya, yang dia kata, aku pun tak tahu kenapa aku hidup. This is loss of meaning and purpose of life. Maksudnya individu ini adalah individu yang sedang struggles dengan kerohanian dia. Aku ni, Tuhan bala lah kat aku ni. It's a feeling punished, abandoned by the gods. Tak. Ini adalah dia sedang struggles dalam hidup. Maksudnya saya tunjukkan sedikit je. Anger, rasa marah dengan Tuhan. Grief and loss, or loss. Kesedihan yang keterlaluan, tak boleh nak terima, tak boleh nak accept tentang kehidupan. Tentang kehidupan, tentang kematian dan sebagainya. So maksudnya individu ni sedang struggle. Rasa bersalah teramat sangat, hopelessness, rasa tidak ada harapan. Tidak boleh menerima kenyataan. Maka ini yang kita nak tolong, nak tolong bahawa rakan-rakan kita kalau ada macam ni, kita dan sebagainya, kita sedang mengalami spiritual struggle, kesukaran dari segi kerohanian kita. So, apabila seseorang individu itu strong, kuat dari segi spiritual dia, maka kita percaya bahawa individu itu akan boleh kontrol diri dia dengan baik, boleh praktis kehidupan dengan baik, dan kita lihat sehebat mana pun at least dia boleh kontrol ujian yang Tuhan bagi kan. Memang betul lah, itu kita nak tengok. So itu adalah beberapa perkara yang kita lihat. Dan inilah saya share sedikit lagi. Ada beberapa minit lagi, 2-3 minit lagi, insya-Allah. Sebab makanan tu dah ada kat sebelah tu kan. Dia tak boleh. Itu cabaran tu. Dia dekat ujung nak makan ni, tapi saya nampak concentrate lagi ni. Sangat bagus. Tak apa, lain kali kita jumpa lagi, tak ada masalah. So it's very brave, very brave. Apa-apa saja kita nak faham tentang kehidupan manusia, kita nak tolong kawan kita, nak tolong diri kita, bahawa yang pertama, manusia ni, individu ni, kalau dia kena settle dulu, yang pertama, it's a basic needs.
So basic need tak okey, maka dia tidak akan bercerita tentang self actualization, tak. Okay. So sama juga dengan kita, maka kita selesaikan, kita usaha untuk diri kita supaya kita settle on the basic needs. Physiological need, food, water, warmth, safety. Kita boleh makan, tak boleh makan, yes. Ada rezeki Tuhan bagi kita makan. Ada tempat tinggal yang selesa tak? Okey, alhamdulillah. Okey, so settle. Ada tak kita rasa disayangi tak? Rasa dipunyai tak? Yes, settle yang tu settle. Masuk level yang ketiga. So barulah kita dapat pergi kepada esteem, ada prestige, ada feeling of accomplishment. Kita belajar, kita graduate, kita ni dapat rewards dan sebagainya, kan? So ini adalah individu sebagai seorang manusia. Barulah kita boleh gunakan seterusnya dari segi full potential, including creative activity dan sebagainya. So kalau kita nak bantu individu, kita kena settle dari segi yang asas dulu. Kalau asas okey, baru kita cerita yang lebih atas. Okey, ini yang saya sebut tadi, ya. So kalau kita tak boleh nak manage stres kita, stres adalah satu perkara yang saya sebut sebagai positif. Okey, kalau stres positif tu stres yang memberi promote kita punya growth. Kita stres, kita boleh manage, kita buat sesuatu yang baik. Tetapi kalau ada stres tu, dia tak boleh buat apa dah. Dia maksudnya not helpful but not damage. Dan ni kita bincang later, lain kali saya nak sebut. Kita tak nak nanti yang toksik ni. Yang toksik ni kita dah tak boleh nak cope. Lama-lama nak datang kerja pun tak boleh nak datang kerja. Sebab apa? Kita stres tengok kawan kita stres tengok bos kita stres, bos tengok anak buah dia pun stres. Okey, bukan anak buah aja stres, bos pun stres. Contoh, bermaksud kita ada issues kat situ yang kita kena manage dia, kita kena manage. Okey, so take times, reflect balik, tengok balik apa isunya, kita kena manage balik supaya kita dapat stres yang positif. Okey. Sikit sebelum kita ni. So, this is a common stress and cure. Okay, contohnya, ada individu dia ada financial stress. Banyak sangat bills, debit dan sebagainya. Ini manusia, kebanyakan kita ramai kat sini kan, tak boleh nak urus. Maka dia boleh menyebabkan apa? Sakit kepala, insomnia, tak boleh tidur dan sebagainya. Maka apa kita perlu buat? Kita get organized and make budget lah, tak ada masalah. Okay, tak ada issues kan? So tak salah pun. Contohlah, kalau saya bagi katalah saya sekarang ni duduk bayar rumah 2-3 biji contoh, tak cukup juga duit banyak mana pun tak cukup kan. Ada kereta pula tu kan, kereta ni macam-macam, sebab suka kereta contoh. So banyak juga ni. So maksudnya kalau kita rasa dah tak boleh, tak ada masalah, jual lah kereta tu. Okay. So hilang beban kan. Saya tak tahulah, itu cara saya berfikir. Okay. So manage balik hidup, tak ada masalah. Tetapi as long as kita boleh manage, proceed. Sebab ada orang dia percaya bahawa push yourself beyond the limits. Kita push dulu, tak ada masalah. Dah rasa tak boleh, undurlah balik sikit kan. Bagi selesa. Nampak As long as kita boleh manage, tak ada masalah. Sebab itu sama juga lack of sleep yang kita akan, sebab kita banyak sangat remove the distraction. Okay, banyak sangat gangguan. Okay, so dalam hidup ni ada banyak benda yang kita kena buat. Kadang-kadang ada benda tu penting, semua penting, tetapi mana yang urgent dulu. Okay, settle lah, so manage. So that's why kita kata kita buat time management dan sebagainya. So there is a few things yang ada masa yang sedikit ni kita boleh nak tengok. Dan apa yang paling penting juga, kita nak juga dari segi banyak lagi heavy workloads. Heavy workload ni maksudnya kita prioritas task. Mana yang kita perlu buat dulu. Tak ada masalah kan, satu dan sebagainya. Dan insya-Allah lah kan, kita boleh uruskan. Feeling criticized, okay, kena komen, rasa macam orang duk cakap macam-macam kat kita, menyebabkan kita blood pressure kan, tinggi. So macam mana kita nak buat? Ya, kita perlu penting ada support. Sebab itu orang kata tidak perlu ada kawan 1000, tetapi yang perlu ada kawan yang baik dengan kita, yang boleh sentiasa sokong kita. Ada 2-3 orang yang duk support kita, okay, you can move on. That's right. Okay, insyaAllah sikit lagi. Ni kita dah tengok tadi. As a conclusions, okay, this is a 6 key guides to the mental health adalah it's about social connection.
Okay. This is a social connection, kita datang. Yang kedua is staying active. Datuk kalau Datuk dulu dia pencen, dia duduk je kat rumah tak buat apa-apa, saya duk rasa memang teruk lah kan. Sekarang Datuk pencen dah 30 tahun tu ya, 30 tahun dah pencen. Ya, kerja tak sampai 50 tahun lagi. Datuk pencen dah 30 tahun. Okey lagi kan. Driving okey lagi Datuk kan. Seronok saya kalau pergi ke Sungai Petani, Datuk drive, saya seronok kan. Syok naik kereta Datuk yang apa, antik. Sebab tu saya beli juga antik juga, saya beli satu. Ada kat office tak sempat nak bawa sebab tengok sedap untuk bawa kereta ni. Saya pun beli juga antik. Duk parking kat depan office tu kan. Sekali-sekala boleh bawa, seminggu sekali bawa. This is saya punya explore your hobbies. Tak apalah, ikut kemampuan kesukaan kita lah kan. Kalau tak boleh nak hobi yang tu, cari hobi yang lain. Tak ada masalah. Staying active. And then kita kena belajar untuk manage stress. Ini yang kita nak tengok. Yang kita sebut tadi nanti kita go detail, tak ada masalah. It's about healthy diet. It's about brain healthy diets. Quality sleeps. Tidur 10 jam pun kalau tidur tak lena, tak okey juga bagi saya lah. Bak cuba it's a quality sleeps, insya-Allah. Penting quality sleep. So saya rasa semalam saya tidur jam 1, pukul 5.30, pukul 6 tadi saya bangun, saya fresh betul ni. So saya boleh kerja lagi sampai pukul 1 pagi pula ni, insya-Allah. So it's a quality sleep, it make you move, insya-Allah. And then kita tahu meaning and purpose, kita jelas makna hidup kita, kita jelas tujuan kehidupan kita, kita jelas apa yang kita boleh buat, insya-Allah. So ini adalah as a conclusion yang kita ada. So as a friend kepada rakan-rakan, you don't have to be expert to talk about mental health, you just have to tak ada masalah, be a good listener, tak ada apa, dengar aje kawan kita kan. Kawan kita pun tahu kita tak boleh solve pun dia punya problem kan, tetapi dia rasa lega. That's why be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. This is time to change, insyaAllah. So saya pesan kat diri saya, be selective in your battles, because sometimes peace is better than being right. Tak sebenarnya kita bergaduh dengan orang sebab kita rasa memang kadang-kadang kita betul, tapi tak apa, bergalah itu tidak bererti ia adalah salah. Betul kan? Sekali-sekala kita bergalah, tak ada masalah. Okey, lain kali kita cerita lah kan, kita bergalah dulu, tak apa. Itu adalah saya nak didik diri saya sebagai seorang yang lebih sabar kan. Itu nak didik hati bukan senang. Ni saya dengar tadi banyak pagi tadi nak didik hati bukan senang. Tapi bagaimana kita nak move kan, divert agresif kita kepada agresif yang lebih bermakna. Okay? So itu adalah benda-benda yang asas. Agresif tu penting, tetapi agresif is a psychic energy kalau dari segi psikologi. So psychic energy tu yang kita nak divert, insya-Allah, yang menyebabkan kita firm, yang menyebabkan kita berani, yang menyebabkan apabila decision kita buat kita firm ni maksudnya kalau bahasa negatifnya orang kata degil lah. Dia kan degil is a firm sebenarnya, sebab dia dah tahu dah. Negatifnya degil betul lah, memang degil. Itu bagi orang yang agresif, dia degil lah kan. Dia kata okey, nak juga yang macam ni kan, dia usaha dia dapat. So tak ada masalah, is a firm. Degil tu tidak semestinya dalam bentuk yang harsh, tetapi yes, pegang pada prinsip. Last kali is about, saya kata working hard for something we hate is called stress. Working hard for something we love is called passion. So cintailah kerja yang kita nak buat. Sayangi apa yang kita suka. Kerja kita kena belajar untuk sayang dia, suka kan. So lama tak pergi office tak boleh kan. Pusing-pusing cuti 3-4 hari mesti pergi office buat sayang ni. Rindu pada kerja kan, bukan kata Allah dah cuti dah buka je kan. So it's about it's a passion insya-Allah. So itu saja yang dapat saya berkongsi pada hari ini. So terima kasih banyak semua. Kalau ada salah silap, bagi contoh yang salah, saya minta maaf, ampunan maaf. InsyaAllah ada masa nanti kita jumpa dalam siri-siri yang lain insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar
di atas pembentangan beliau sebentar tadi. InsyaAllah kita luangkan sedikit masa untuk meraihkan satu sahaja soalan jika sekiranya ada daripada kalangan hadirin. Jika sekiranya ada soalan boleh angkat tangan dan Rusty akan memberikan mikrofon kepada anda. Okey, ada satu soalan di sebelah sini. Okey. Sila. Just my opinion that hierarchy Maslow tadi tu ya, I think daripada perspektif of course this is secular lah ya, daripada saya rasa for me daripada perspektif Islamnya mungkin kita boleh invertkan dia ya, when you find meaning and purpose in life ya, then the rest all becomes easy. Kalau tidak, kalau kita purpose and Maslow says that's the last one. Yeah, and that's so we have to go through so much stress before we find meaning and purpose. I think we should invert it. Yes. Yeah, yang meaning and purpose, and the rest will orang kata fall in place. Yeah. Thank you so much. This is just an observation. Yeah, it's good. It's good. That's why dalam slide saya yang saya bagi yang full tu, yang saya sebut the happiness, the foundation is about the spirituals. Even though yang sebaliknya kita sebut dulu, yang pertama is about instinct, the animal instinct is like the level 4, level 3, but finally the foundation is the foundation in terms of the meaning and purpose of life. There is the very strong foundation yang menyebabkan individu itu boleh move on dengan baik. Sebab itu kalau kita tengok, saya just bagi a little bit, kalau kita tengok mungkin mak bapa ayah kita dekat kampung dan sebagainya tu kan, mereka tak adalah banyak duit sangat dan sebagainya, tak macam kita macam-macam kita nak kan, tetapi hidup mereka senang kan, tenang, aman kan. Kalau dia yang dah tak ada, yang dah pergi pun dia pergi mudah je, tak ada masalah, because dalam hidup dia the foundation is very strong. Dia banyak bersyukur dengan apa yang dah ada, dan dia jelas bahawa there is the perjalanan kehidupan ni. So banyak benda, betul, saya memang pegang, kalau kita dah boleh sampai levels yang itu, memang banyak perkara yang kita boleh solve, kita boleh handle situasi dalam kehidupan ini dengan lebih mudah, betul, insyaAllah. So that's why bagaimana kita nak menulis ataupun nak menghasilkan satu artikel, buku dan sebagainya yang lebih mudah dari segi yang public boleh faham kalau baca. Itu adalah cabaran kita, insyaAllah. So okay, it's good, betul, I agree 100%. Okay, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar di atas perkongsian itu sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya, iaitu sesi penyampaian sijil pentauliahan kursus kompetensi kaunseling berasaskan REBT Tazkiyatun Nafsi. Maka untuk itu, majlis menjemput mempersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir bin Awang bagi mengiringi Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar untuk menyampaikan sijil tauliah kepada para penerima sijil. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput mempersilakan. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, para peserta ini telah pun menghadiri kursus sebanyak 3 tahap selama 21 jam kredit yang bermula daripada bulan Februari 2022 dan berakhir pada bulan September 2022. Alhamdulillah, kini majlis ingin mohon yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar, juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Amir bin Awang untuk kekal di atas pentas bagi sesi penyampaian sijil pentauliahan kursus kompetensi kaunseling berasaskan REBT Tazkiyatun Nafsi. Majlis dengan ini menjemput mempersilakan peserta yang pertama, iaitu Saudara Muhammad Faiz Haji Johan.
Seterusnya, majlis menjemput mempersilakan Saudari Nur Asliza binti Muhammad Zain. Seterusnya, majlis menjemput Saudara Hashim Muhammad Amin. Seterusnya, majlis menjemput mempersilakan Saudari Azian binti Ahmad. Seterusnya, majlis menjemput mempersilakan Saudari Fatiyah Syamsuddin. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Nur Zailawati binti Muhammad Suwandi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Wan Husniah binti Buah. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Nur Rashidah binti Muhammad Tahir. Majlis ini mohon untuk berhenti seketika bagi menghormati laungan azan.